Panggil sahaja aku Liza. Ingin ku ceritakan satu kisah misteri yang berlaku pada tahun 1995 di mana aku merupakan pelajar tingkatan 5 sebuah sekolah berasrama penuh di Negeri Sembilan pada ketika itu. Cerita ini berlaku apabila aku mahu pulang semula ke asrama selepas habis cuti penggal persekolahan. Aku berasal dari Ipoh, Perak. Namun aku tak ingat entah bagaimana aku sampai di stesen bas di pekan yang berhampiran dengan sekolahku pada waktu agak lewat iaitu pada lebih kurang pukul 6.30 petang. Memandangkan hari sudah lewat dan awan sudah mendung, aku segera mencari teksi yang memang tak jauh dari stesen bas. Dengan membawa beg pakaian yang padat dan berat, aku pun cepat-cepat mencari sebuah teksi. Dalam pada itu kepalaku sedang memikirkan alasan yang akan aku beri nanti kepada pengawal keselamatan untuk masuk ke dalam sekolah. Ini kerana aku sampai lewat dari waktu yang sepatutnya. Teksi yang ku naiki mula bergerak dalam pukul 7.05 malam di mana jalan sudah mula gelap dan hujan sudah mula turun dengan lebatnya. Aku meminta pakcik teksi membawa perlahan-lahan dan berhati-hati kerana aku sedar yang aku memang pun dah lewat untuk mendaftar masuk pada hari ini. Dalam 20 minit kemudian aku pun sampailah di hadapan pagar sekolah. Dari dalam teksi kelihatan bayang seorang pengawal keselamatan di dalam pondok pengawal. Tiba-tiba pengawal keselamatan itu keluar dari pondok pengawal dan menyambutku dengan membuka pintu pagar sambil menunggu aku masuk ke dalam kawasan sekolah. Dari sama-sama cahaya yang ada, aku mengecam pengawal itu adalah Pak Kamal. Tanpa membuang masa, aku cepat-cepat masuk ke dalam dan mencari tempat yang kering untuk meletakkan beg-beg aku. Manakala Pak Kamal terdiam dan tidak berkata apa pun, malah dia hanya berdiri sahaja sebelum menguncikan pintu pagar sekolah semula. Kemudian Pak Kamal terus masuk ke dalam bilik pengawal tanpa mempedulikan aku selepas itu. Pelik juga kelakuan Pak Kamal kali ini. Pada waktu sekarang yang perlu aku risaukan adalah bagaimana aku nak sampai ke blok asrama aku yang jauhnya dalam 400 meter ni. Itulah yang menjadi kekhawatiran aku. Sudahlah hari hujan kali ini lebat macam tak mahu reda langsung rupanya. Bila aku lihatkan jalan di hadapan aku, rasanya macam nak redah dan berlari je ke arah blok asrama aku dan menemui teman-teman yang aku rindukan sebelum ini. Tapi melihatkan kilat dan petir tu buatkan aku terpaksa mempertimbangkan semula niat suci dan murni aku itu. Dalam sejuk hujan dan bersendirian ini, tiba-tiba aku teringat kisah-kisah seram cerita mulut ke mulut yang aku dengar dari rakan-rakan aku di dalam asrama sebelum ini. Salah satunya berkaitan dengan tempat yang aku berada sekarang iaitu kawasan pondok pengawal ini. Aku ada dengar satu kisahnya dan ceritanya macam ini. Masa tu dah senja, semua guru yang tak tinggal di asrama telah pun pulang ke rumah masing-masing. Pintu pagar juga telah ditutup. Tiba-tiba pengawal yang bertugas pada masa itu ternampak seseorang di hadapan pagar yang saling tak tumpah seperti guru lelaki yang mengajar pada waktu itu. Apa yang aku dengar dari cerita itu, pengawal yang bertugas itu pun bergegas ke pintu pagar sambil memegang kunci dengan tujuan mahu membuka pagar. Tapi yang jadi peliknya, guru lelaki itu telah pun tiada di hadapan pagar, malah dia telah masuk ke dalam dan menuju ke blok sekolah. Bingunglah pengawal itu jadinya. Lalu dia cuba mengejar kelibat guru itu dengan menggunakan motosikal, namun tidak berjumpa pula guru itu di mana-mana bangunan sekolah. Seolah-olah guru lelaki yang masuk tadi hilang begitu sahaja. Aku yang berangan seorang diri ni mulalah merepek dan terbayang kalaulah guru itu ada dan muncul di depan aku sekarang ni. Kat sinilah agaknya dia muncul. Bisik hatiku. Seramlah pula jadinya. Semoga dijauhkanlah perkara sebegitu, bisiknya dalam hati lagi. Seolah-olah aku menyesali kerana sampai lewat pada hari ini. Dahlah aku ni pun bukannya berani sangat. Tak boleh jadi ni. Aku perlu kuatkan semangat untuk reda hujan juga, tak kiralah apa pun nak jadi. Tapi tiba-tiba aku teringat yang kalau nak sampai ke blok asrama perempuan, aku kena lintas bangunan makmal yang berhampiran dengan satu pohon besar yang berusia. Kata teman-temanku umur pokok itu lebih lama dari sekolah ini. Tapi entahlah betul ke tidak. Namun ianya tetap ada kisahnya. Ada orang nampak perempuan berkain putih atau penampakan hantu Pontianak di situ. Alamak, semakin merapu dah aku ni. Apa yang aku dengar dari teman satu dom dengan aku ni, ada seorang budak lelaki yang minat dengan dia telah terjumpa makhluk tu di bawah pokok ketika dia sedang duduk bersendirian di bangunan makmal sekolah.
Katanya, budak tu tengah kecewa sebab kawan sedom aku ni tak balas perasaannya. Konon-konon macam nak merawat hatilah tu dengan bersendirian. Tapi bila ternampak makhluk tu terbang naik ke pohon besar tu sambil mengilai, apalagi macam tak cukup tanah dia berlari pulang ke asrama lelaki. Terawatlah luka hatinya tu agaknya, geli hati juga bila ia teringat cerita dari temannya itu. Meremang tengkuk aku ni pula bila teringat kisah kat pokok besar tu, maka aku terpaksalah batalkan niatku. Nanti bila dah hujan reda aku mintalah Pak Kamal untuk teman aku berjalan ke blok asrama perempuan. Aku lihat jam di tangan aku dah pukul 7.45 malam. Mujur aku hari ni aku cuti, tak perlulah aku menunaikan solat pada hari ini. Harap-harap Pak Kamal mahu temankan aku nanti. Sambil aku menjeling ke bilik pengawal, aku pun memalingkan pandangan aku dari arah jalan ke dalam ke arah padang pula untuk menghilangkan keseraman aku. Tapi sekali lagi aku baru teringat yang padang sekolah ni pun ada juga ceritanya. Pening aku macam ni. Kan aku dah cakap, aku ni penakut tapi aku suka pasang telinga bila teman sedom aku buka cerita seram macam ni. Aku ada dengar satu kisah misteri berkaitan padang ni, ianya berkaitan ada dua pelajar lelaki yang keluar secara haram waktu malam untuk cari makanan atau berjalan-jalan. Mungkin yang korang biasa dengar aktiviti ini dengan istilah popular fly pada waktu itu. Mereka dikabarkan telah terserempak dengan hantu pocong di hujung padang. Tapi biasalah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya ke tanah juga. Ketika dorang nak turun dari pagar dan cuba masuk ke arah padang sekolah, mereka ternampak satu kelibat serupa pocong. Sedang aku asyik mengelamun tak tentu hala teringat yang bukan-bukan, aku pun ternampak seorang lagi pengawal keselamatan berbaju hujan hitam dari jauh sedang berjalan dan menuju ke arah pondok pengawal. Alhamdulillah, bisik hatiku menunjukkan rasa lega bila ternampak Pak Dolah iaitu seorang lagi pengawal keselamatan sedang berjalan menuju ke arahku. Agaknya dia baru selesai meronda sekeliling sekolah. Pak Dolah kelihatan sedikit terkejut dengan kehadiranku di pondok pengawal ini. Lalu segera melangkah menghampiri ke arahku. Apa buat kat sini? Tanya Pak Dolah. Aku menjawab yang aku baru je tiba kerana sampai lewat di stesen bas setelah bertolak dari Ipoh. Macam mana kamu boleh masuk? Tanya Pak Dolah lagi. Aku pun tersenyum dan bagi tahu yang Pak Cik Kamal lah yang telah membenarkan aku masuk tadi. Dalam hati aku curiga juga takkan Pak Dolah tak tahu siapa yang ada kat pondok pengawal sekarang. Mendengarkan penjelasan aku, Pak Dolah terpinga-pinga sebentar dan lalu berkata dengan terkejut, "Pak Kamal, apa yang kamu cakap ni?" Air muka Pak Dolah mula berubah dan dahinya berkerut dan menampakkan wajahnya yang lebih serius. Dia kemudiannya terdiam dan beristighfar seketika sebelum bersuara semula. "Nak, sebenarnya malam ni Pak Cik seorang sahaja bertugas pada hari ni." Kata-kata Pak Dolah membuatkan aku terfikir sama ada dia sedang bergurau atau tidak. Ini menjadikan aku lebih curiga dan mula meremang kat tengkuk. Tapi, tadi memang saya ada jumpa Pak Kamal, kata aku. Pak Dolah terus menyambung istighfarnya berulang kali dan berkata dengan nada yang sedikit lembut tetapi sedih bunyinya. "Harap kamu boleh tenang mendengarkan berita ini ya nak. Aku lagi rasa tak tentu hala dibuatnya." Pak Dolah terus berkata yang Pak Kamal telah pun meninggal dunia minggu lepas semasa cuti sekolah akibat mengalami kemalangan maut motosikal ketika nak bertugas sebelah malam. Sejak itu Pak Cik bertugas seorang diri sebab belum ada pengganti arwah Pak Cik Kamal lagi. Aku cepat-cepat memalingkan kepala aku ke bilik pengawal yang tadi ada bayang Pak Kamal, tapi kini tempat itu kelihatan sudah kosong pula. Cepat-cepat aku beristighfar. Baru sahaja aku nak sebut, habis tu siapa dalam... Tak sempat aku habiskan ayat, aku pun rasa kepala aku macam jadi ringan sangat, telinga aku mula berdesing macam berada di tempat tinggi. Kepala pun jadi pening manakala pandanganku menjadi semakin gelap. Penglihatan aku memandang Pak Dolah pun mula gelap dengan tiba-tiba. Rasanya kakiku dah tak rasa lagi menampung berat badan aku, akhirnya aku pun rebah ke lantai dan tidak sedarkan diri selepas itu. Sedar-sedar, aku terasa aku berada di atas katil dan berselimut. Aku memandang bahagian atas siling bangunan yang asing sekali. Aku tahu ini bukan asrama aku. Barulah aku sedar, aku sebenarnya kini berada di hospital dan sedang dirawat rupanya. Aku benar-benar berharap apa yang aku lalui malam tadi adalah mimpi semata-mata.
Kerana itu merupakan satu pengalaman yang aneh dan misteri di sepanjang hidupku. Peristiwa ini juga benar-benar menjadi ingatan pada diriku. Apapun Al-Fatihah pada arwah Pak Kamal dan semoga rohnya dicucuri rahmat. Untuk pengetahuan semua, selepas aku menghabiskan pelajaran di sekolah ini, aku telah melanjutkan pelajaranku di luar negeri dan menjadi seorang doktor. Alhamdulillah, setelah hampir 30 tahun kisah ini berlaku, aku ambil keputusan untuk berkongsi pengalaman bersama pendengar semua. Biarlah aku tamatkan kisah seramku di sini. Sekian dan terima kasih kerana sabar menunggu hingga ke akhir cerita ini.